Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat semua. Seperti yang kita tahu, ya, Peguam Najib membuat pendedahan berkaitan dengan keputusan, daripada yang di Pertuan Agong, ya, hal pengampunan kepada Najib Razak. Jadi, melalui kata-kata dengar-dengar, kabar-kabar yang kita dengar sahabat semua, Peguam Najib ini akan disiasat. Benarkah? Benarkah perkara ini akan berlaku? Jadi menarik ya untuk kita dengar pendedahan dan juga pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Tapi sebelum itu sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus subscribe Brother Iswardi punya sosial media untuk Facebook, Twitter, TikTok dan juga YouTube beliau, dan juga Alright Nopo Channel. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar dan juga tonton video ini ya, berkaitan dengan hal adakah Peguam Najib akan disiasat atau tidak. Mari kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi. Peguam Najib bahawa lembaga pengampunan, yang pertama sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terlibat dengan lembaga pengampunan kerana lembaga pengampunan itu diketuai oleh Dr. Zaleha. Itu pertama. Yang kedua, rupanya mengikut pendedahan daripada Muhammad Syafiee, lembaga pengampunan mencadangkan supaya Najib tidak diampunkan. Itu adalah cadangan daripada lembaga pengampunan. Tetapi discretion, budi bicara, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, kerana ihsan baginda dan melihat ada jasanya Najib, maka baginda telah memberikan peruntukan mengurangkan hukuman penjara daripada 12 tahun ke 6 tahun dan denda daripada 210 juta ke 50 juta, pengurangan 76%. So itu tak apa, macam saya kata, konklusinya itu bidang kuasa masing-masing. Yang penting Najib sudah meringkuk dan dia berarti bersalah di dalam penjara, masih diteruskan di dalam penjara, dikurangkan sedikit atas budi bicara Pertuan Agong. Lembaga pengampunan tidak pun mencadangkan apa-apa pengurangan. Okey, habis kat situ. Sampai ada orang minta maaf dengan PMX kerana memfitnah dan sebagainya. Tak apalah, yang bersih mempersoalkan adakah kita di manakah reformasi. Sampai macam tu sekali dia mempersoalkan. Tak apalah dia nak mempersoalkan, itu persoalan dia lah. Tetapi apa yang kita bahaskan, apa yang kita bawakan, kita dah nyatakan di sini bahawa itu semua within undang-undang, di dalam tata cara, di dalam prosedur, dan tidak pernah menjadi satu perkara yang sepatutnya dijadikan polemik di dalam negara kita lah, kan, di dalam negara kita. Tetapi menariknya, bila perkara itu dibawa, soalan dia, adakah pendedahan itu satu kesalahan undang-undang? Dedah proses pengampunan Najib. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng meminta lembaga pengampunan agar menjelaskan jika Peguam Muhammad Syafiee Abdullah telah melanggar undang-undang ketika mendedahkan maklumat sulit berhubung proses permohonan pengampunan Najib Razak dalam sidang medianya semalam. Lim berkata ini kerana Perlembagaan Persekutuan menggaris secara jelas peranan di-Pertuan Agong dan ahli lembaga tersebut. Dia berkata pertimbangan oleh lembaga pengampunan biasanya adalah sulit. Namun Syafiee semalam secara terbuka mendedahkan yang di-Pertuan Agong membuat undian secara rahsia dengan mengagihkan kertas undi kepada ahli tidak tetap lembaga. Saya gesa lembaga pengampunan menyatakan dengan jelas dan tanpa syarat sama ada undang-undang kita membenarkan atau tidak. Syafiee yang menyatakan yang di-Pertuan Agong merasakan untuk memberi perkenanan penuh kepada Najib. Ketika sidang media semalam, Syafiee menunjukkan surat cop mohon Agong sebelum ini yang menunjukkan kemungkinan ada perbezaan pendapat antara si Paduka Baginda dan juga lembaga pengampunan berkaitan hukum Najib. Ini gambar tu. Now, bagi saya benda ni enticing jugalah. Macam benda ni macam mengaitkan lembaga pengampunan. Adakah itu satu kesalahan atau tidak? Bagi saya itu bukan tugas lembaga pengampunan untuk menentukan sama ada itu satu kesalahan atau tidak. Satu kesalahan atau tidak, kalau ada, itu adalah bidang tugas polis dan juga siapa yang rasa terkhilaf daripada perkara ini,
Maka buat laporan polis dan beliau boleh didakwa kalau sekiranya dikatakan melanggar mana-mana seksyen atau undang-undang di dalam negara kita. Itu cerita kalau ada. Kalau tidak ada, maka itu bukan tugas lembaga pengampunan untuk mengatakan sebaliknya. Dan saya tahu lembaga pengampunan memang sangat sekretif. Sebab itu sampai sekarang tidak mendedahkan perkara ini. Sangat sekretif tentang perkara ini. Sangat sekretif tentang apa yang berlaku di dalam perbincangan itu. Saya sendiri nak korek pun tak boleh nak korek, tuan-tuan. Sampai saya sendiri nak korek pun tak boleh nak korek. Sekretifnya. Sampai dia kata, tak boleh cakap lah Is, tak boleh lah. Ini rahsia. So kita tahulah ia dah rahsia. So bila ia adalah rahsia, maka kita beranggapan bahawa mereka sangat profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Rakyat tak puas hati itu biasa. Kan? Rakyat tak puas hati itu biasa. Ada yang mempersoalkan, muda mempersoalkan, yang membebaskan kleptokrat. Tetapi perasan tak, apa orang kata, Amirah nama dia. Ahli Parlimen Puteri Wangsa, ahli Dewan Undangan Negeri Puteri Wangsa berada di sebutan kes Naimah, isteri kepada Daim. Ada yang mengatakan Naimah itu adalah ahli muda. Dan bila kita fikir logik juga, dia ahli muda. Sebab saya percaya muda ni dapat dapat dana daripada atuk. Dan atuk ni bak kata atuk lah, saya tak ada duit. Dia tak ada duit, tapi bukan makna orang lain tak ada duit. Faham tak? Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya membawa kita kepada perbahasan yang besar tentang keabsahan, bukan kemampuan, tapi prosedur kepada pengampunan tersebut. Dan akhirnya jelas bahawa prosedur pengampunan itu jelas, kerajaan jelas bahawa kita masih lagi berpaksi kepada reformasi kita. Cuma kita kata itu adalah prosedurnya, itu adalah ketetapannya dan bukan jadi salah sesiapa sekalipun. Malah yang di-Pertuan Agong pun tak salah. Kerana itu discretion baginda dan baginda ada orang kata apa, ada budi bicara baginda sendiri. So, terpulang kepada baginda lah untuk menentukan bagaimana. Okay. Right. Okay, seterusnya. Muhyiddin perolehi pasport, boleh ke Thailand rasmi restoran rakan? Okay. Mahkamah Session hari ini di sini pada Khamis membenarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapatkan semula pasportnya sekaligus membolehkan bekas Perdana Menteri itu memulakan perjalanan untuk merasmikan restoran milik rakannya di Bangkok, Thailand minggu depan. Hakim Azura Alwi memerintahkan pasport itu dilepaskan secara sementara dan perlu dikembalikan kepada mahkamah pada 23 Februari ini. Pasport pengurusi Perkhidmatan Nasional itu ditempatkan dalam simpanan pihak mahkamah sebagai syarat tambahan untuk jaminan berhubung 3 pertuduhan amla yang melibatkan lebih 200 juta yang dihadapinya. Semasa prosiding, Azura berkata walaupun Muhyiddin memohon untuk mendapatkan semula dokumen perjalanannya bukan keperluan yang mendesak, namun mahkamah mempunyai budi bicara dalam mempertimbangkan keadaan. Meskipun, ia selagi mana tidak disabitkan atau didapati bersalah bagi pertuduhan terhadapnya. Beliau berkata mahkamah juga mendapati tiada bukti Muhyiddin selaku pemohon mempunyai risiko untuk melarikan diri. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu memfailkan permohonan pada 31 Januari lalu. Dalam affidavitnya, ahli parlimen itu berkata tiket perjalanan ke Bangkok telah ditempah dengan ditemani isteri manakala mereka dijangka pulang ke tanah air pada 21 Februari. Tuan-tuan, dia punya alasan tu best. Dia punya alasan tu best. Tiketnya telah ditempah. Sebab itulah kami kena memohon pasport tersebut. Dia sedap kan? Dia bukan dah ditempah sebelum pasport itu dia keluar, ditahan. Dia baru tempah. Saya percaya dia baru tempah lah. Dan tiba-tiba dandan alasan dia bahawa tiket dah ditempah. Tapi kenapa tempah tiket? Kan? Kenapa nak tempah tiket? Tapi itulah, ujungnya ini adalah budi bicara mahkamah untuk menentukan. Mahkamah nak kata ni nak melepaskan tiket pasport tersebut, terpulanglah kepada mahkamah. Kita tak boleh nak kata apa. Okay, saya saja nak bawa benda ni, berita tu pada hari ni lah. Okay, kita masuk cerita politik sikit. Cerita masuk politik, sandaran politik kita.
Baik. Menarik tuan-tuan. Perbahasan tentang siapa bakal Perdana Menteri sekiranya Perikatan Nasional menang dalam PRU ke-16 ataupun tukar kerajaan dalam masa terdekat. Kalau persoalan siapa Perdana Menteri ini menjadi satu polemik di kalangan Bersatu dan PAS sebenarnya. Dia bermula daripada apabila Muhyiddin Yassin mencadangkan nama Samsuri. Kita percaya pada waktu itu sebab Samsuri bertanding di Kemaman. Jadi kalau dia menang untuk nak meredakan hati orang kata PAS, maka dia kata tidak salah pada masa akan datang Samsuri boleh jadi Perdana Menteri. Itu dia punya politik dia. Dikatakan juga itu untuk merapatkan lagi hubungan yang semakin renggang dan dingin di kalangan di antara Muhyiddin Yassin dan juga Hadi. Kita tahu Samsuri ini adalah orang Hadi. Dan sebab itu dia survive politik sehingga jadi menteri besar dan bakal Perdana Menteri kalau menang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia adalah blue eye boy kepada Hadi. Dia adalah antara yang bukan, dia profesional, dia bukan ustaz. Tetapi dia boleh survive jauh di dalam politik PAS, terutama yang geng-geng PAS yang lebih mengutamakan ulama, so-called ulama lah, kepimpinan ulama daripada golongan-golongan profesional. Walaupun Samsuri itu sendiri dikatakan mempunyai beberapa kes yang skandal-skandal tertentu. Yang kita tak payah nak dedahkan kat sini, dah pun pernah didedahkan sebelum ini. Namun begitu, yang menariknya, pertanyaan ini. Muhyiddin layak jadi PM, kenapa nak pilih calon lain? Itu menurut Hamzah Zainuddin. Kerana sebelum ini, kalau kita baca, calon PM Ahmad Samsuri sedia pikul amanah jika diberi mandat. Ahli Parlimen Kemaman, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar sekali lagi menegaskan tidak pernah sekali-kali terlintas bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun, beliau sedia mempertimbangkan pada masa akan datang jika diberi amanah oleh parti dan juga rakyat. So Hamzah Zainuddin mempersoalkan dakwaan pihak luar yang menamakan pemimpin lain sebagai calon Perdana Menteri selain daripada Muhyiddin Yassin. Dia menjawab soalan mengenai dakwaan setengah pihak bahawa PN mempunyai calon lain seperti Samsuri Mohtar dan juga termasuk dirinya sendiri. Hamzah turut menafikan wujudnya situasi tidak gembira dalam kalangan ahli parti gabungan itu berhubung isu calon Perdana Menteri membangkang. Dia menegaskan tidak adil untuk mengatakan Muhyiddin tidak layak kerana ahli Parlimen Pagut itu meletak jawatan sebagai Perdana Menteri setelah ahli Parlimen BN menarik diri. Adakah adil nak kata dia letak jawatan? Tidak, dia masih ada peluang. Muhyiddin adalah Presiden Bersatu. Apa masalah jika nak promosi dia sebagai Perdana Menteri? Saya tidak ada masalah untuk meletakkan dia sebagai calon Perdana Menteri. Kenapa tiba-tiba kita nak kata ada calon lain sedangkan dia pengurusi PN? Katanya. Tambahan ahli Parlimen itu larut itu, PN akan mengumumkan calon Perdana Menteri mereka sekiranya gabungan itu berjaya menawan Putrajaya. Dalam masa yang sama, Hamzah juga menafikan perjumpaan antara pihaknya bersama Anwar Ibrahim untuk berunding mengenai jawatan dalam kerajaan. Malah dia bertegas mengatakan tidak pernah bertemu Anwar setelah Presiden PKI itu memegang jawatan Perdana Menteri. Dia turut menafikan dakwaan bahawa ada pemimpin bersatu lain berjumpa Anwar bagi tujuan yang sama. Itu fitnah. Saya tidak pernah berjumpa Anwar sejak dia menjadi Perdana Menteri, kata beliau. So, dua perkara kat sini. Yang pertama mengenai calon Perdana Menteri. Calon Perdana Menteri bagi saya untuk bersatu, sekarang ini, ini politik lah, ini wayang. Ini wayang. Wayang digembar-gemborkan sekonon-kononnya tidak ada calon lain. Bahawa calonnya hanyalah hanyalah Muhyiddin Yassin, tidak ada calon lain. Now, dia macam itik yang di atas tasik lah tuan-tuan. Dia badan dia relax, tapi kat bawah kaki dia macam ni. Sebenarnya pergolakan di dalam Perikatan Nasional ni memang dah lama dah. Dah retak menunggu belah kita kata. Even camp yang kita kata di antara Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin itu juga adalah benar. Itu juga adalah benar. Namun begitu, mereka kena buat muka seolah-olah mereka sekarang ini bersatu, mereka bekerjasama. Kenapa tuan-tuan? Yang pertama, mereka tak nak hilang kepercayaan ahli-ahli parlimen di dalam bersatu itu sendiri. Yang kedua, mereka kena dilihat kuat oleh PAS, rakan mereka sendiri. Yang ketiga, mereka kena dilihat kuat oleh rakyat. Kerana bila dilihat kuat oleh rakyat, maka mereka boleh dilihat sebagai pembangkang yang efisien, which is not. So, tiga benda ini yang menjadikan mereka sebuah parti yang sentiasa berjaga-jaga sekarang ini. Berjaga-jaga erti kata mereka terpaksa bermuka-muka.
apa perkataan yang mereka kata dan tuturkan bakal backfire. Dan kalau backfire, sangat berbahaya kepada Parti Bersatu. Di peringkat akar umbi sendiri, ahli-ahli Bersatu sekarang ini bercakaran. Kita akan tengok video pada last kali nanti berkenaan dengan perkara ini. Tetapi di peringkat Bersatu, bukan last, kejap lagi nanti kita mereka bercakaran di antara satu sama lain. Kan? Mereka bercakaran di antara satu sama lain. Dan boleh kita katakan sebenarnya dalam percakaran tersebut, dia dia bukan berada dan berlaku daripada peringkat bawahan. Dia juga berada dan berlaku sehingga pihak-pihak peringkat atasan. Perkembangan itu kerana ada sebilangan daripada mereka merasakan bahawa Muhyiddin Yassin tidak layak menjadi presiden lagi. Dia gagal jadi sebagai Perdana Menteri kerana letak jawatan. Dia gagal memegang peranan sewaktu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Dia gagal sebagai Ketua Pembangkang mengembalikan kerajaan kepada Perikatan Nasional. Dia gagal dalam membentuk kerajaan yang dijanji-janjikannya sebelum ini. So, daripada kalangan ahli namanya buruk. Daripada kalangan parti dia sendiri nama dia buruk. Daripada kalangan PAS di antara rakan di dalam partinya juga namanya buruk. Tuan-tuan, ini saya bawakan satu... Alright guys, so itu dia satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswandi, sahabat-sahabat semua sebenarnya. Jadi persoalannya adakah Safi ini boleh didakwa? Ya, itu kita pun sendiri tidak pasti, tapi kita tunggu dan lihat. Ya, adakah benar beliau akan didakwa kerana mendedahkan perkara yang sulit sepatutnya tidak didedahkan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.